wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungnya surah Al-Baqarah muka surat 24 ayat 158. Ayat 158 surah Al-Baqarah muka surat 24 ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Ayat ke 158 sambungan berkenaan dengan masalah Kaabah. Sambungan mana ayat ni sambung dengan ayat 150 lah. Jadi ayat 151, 152, 153 tu ini dipanggil jumlah mu'taridah. Allah SWT mencelah untuk bagi tahu perkara-perkara penting. Jumlah mu'taridah ni istilah kita pencelahan ilahiyah. Allah Ta'ala mencelah. Bahasa Melayu dipanggil apa? Ya, kalau novel kan, penulis mencelah, dia tak ada kaitan dengan cerita novel. Ya,
Kalau dia bagi tahu tepat ke, dia bagi ke apa sebenarnya? Dia penulis mencelah. Kalau bahasa Arab dia panggil jumlah mu'taridah. Ya. Jumlah mu'taridah. Mana jumlah mu'taridah ni hubungan dengan sebelum dia selepas tak ada kaitan. Jadi ayat ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ini jumlah mu'taridah. Allah SWT mencelah. Fadhkuruni adhkurukum. Itu panduan pada kita, pada umat Nabi SAW. Sebab umat ni baru diceritakan. Bermula dengan cerita tentang Kaabah ni diceritakan tentang umat ni. Dah kuat. Selepas sekian lama cerita Bani Israel. Dan nampak ada keserupaan. Bila cerita tentang Nabi Ibrahim, maka cerita umat ni berkenaan dengan pengorbanan. Allah Ta'ala bagi tahu idh ibtala Ibrahim, adalah ketika mana Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Begitu juga umat ni pun Allah Ta'ala bagi tahu, kami pasti akan uji kamu. Kami pasti akan uji kamu. Dia ada kaitan. Jadi umat ni pun untuk ikut milah Nabi Ibrahim, maka dia kena faham hakikat. Jadi ayat 158 ni dia bersambung semula. Sebab apa kita bagi tahu begini? Sebab ada tidak tuan-tuan akan jadi bila perhati, bila tadabbur kan tak tahu nak kait mana ayat dengan sebelum selepas tak ada kaitan. Tiba-tiba inna safa mari. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah ni termasuk syiar Allah. Tiba-tiba ayat sebelum tu berkenaan dengan perintah Allah supaya orang mukmin berzikir pada Allah, bersyukur pada Allah, dan supaya orang mukmin ni kalau mari kesulitan maka mintalah pertolongan Allah SWT melalui perantara sabar dan sembahyang. Dia bagi tahu Allah Taala ni bersama dengan orang yang sabar. Kemudian bagi tahu orang yang mana berjual kemudian dia syahid, dia tidak mati sebenarnya. Allah Taala bagi tahu. Kemudian Allah Taala bagi tahu dunia ni tempat ujian, kami akan uji kamu. Kemudian orang mukmin ni berita gembira kepada orang yang sabar. Orang mukmin ni kalau bila kena musibah, berlaku kehilangan, kematian, maka dia kata ini milik Allah belaka. Dan kita pun akan kembali pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala isytihar. Itulah orang yang mana mendapat rahmat Allah. Itulah orang yang berada di atas petunjuk. Tiba-tiba inna safa wal marwah. Kita akan jadi hairan. Jadi tiba-tiba kecek tentang Bukit Safa, Bukit Marwah ni, apa? Tak. Tidak. Dia kecek tentang Kaabah tadi kan? Tentang kiblat. Tak. Tentang masalah kiblat. Wa min haitsu kharajta fa wali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma wa min haitsu berkali-kali tak cerita tentang kiblat. Kita tentang pertukaran kiblat. Jadi selepas kiblat, selepas Kaabah di Masjidil Haram tu, maka perkara yang berkait dengan Masjidil Haram, Kaabah ni, Safa Marwah. Tak, bila kita pergi buat haji ataupun umrah, bila kita masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, kita akan tawaf. Lepas tawaf ke mana? Lepas tawaf kita akan pergi ke Bukit Safa untuk sa'i, untuk buat sa'i. Tak. Maka kita pergi mana? Ke Bukit Safa. Dan kita nak mulakan lah. Macam mana kita nak mula? Sa'i tu nak mula mana? Ni ayat Quran ni panduan dia. Allah Taala kata inna safa wal marwah min syiar. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah ni termasuk syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dulu bukit kita lah ni, tak serah bukit ya, sebab dia ada bukit ada yang tak ada cermin dah, dia tutup dah kalau di sekarang. Tak, tutup dah. Tak uyar dia naik. Tapi Nabi dulu bila selesai tawaf terus pergi kat Bukit Marwah, Bukit Safa tu, naik sehingga nampak pada Kaabah, sehingga nampak Kaabah. Tak, doa dulu, kemudian barulah Nabi melakukan sa'i. Tak. Dan Bukit Safa ni tempat apa? Safa ni rumah Nabi Ibrahim. Rumah Nabi Ibrahim, itu penempatan Nabi Ibrahim. Semua jadi syariah belakang, jadi agama belakang. Tak. Kaabah Nabi Ibrahim bina, tempat Nabi Ibrahim pijak belakang jadi tempat sembahyang. Rumah Nabi Ibrahim jadi tempat ibadat Safa, sa'i kita, Bukit Safa. Dan Marwah ni tempat Nabi Ibrahim sembelih Nabiullah Ismail AS, bawa. Jadi perjalanan daripada Safa ke Marwah ni syiar Allah Subhanahu. Syiar apa dah? Syiar orang yang menegakkan perintah Allah Taala. Allah Taala kenal. Jadi Allah Taala kekalkan benda tu jadi syariat kita. Jadi syariat untuk kita. Dia termasuk syiar ibadat haji dan umrah. Haji dan umrah. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi dia ada kaitan. Dia ada kaitan dengan ayat sebelum
tetap Kaabah, tetap kiblat. Kemudian itulah hubungan ayat sebelum dengan selepas. Jadi Allah Taala letak sini. Dia bawa Allah Taala sebut ni sebab Safa dan Marwah ni di antara perkara yang disembunyikan oleh ulama Yahudi. Ulama Yahudi menyembunyikan hakikat ni. Dan mereka telah ubah. Mereka kata tempat sembelih bukan di Marwah, tempat sembelih tu di Palestin tu, di Baitul Maqdis tu. Dia cuba sembunyikan. Dia Yahudi dakwa kalau kena sembelih bukan Nabi Ismail, kalau kena sembelih Nabi Ishak. Semua Yahudi dia khianat. Dia tipu. Dia nak hapus belaka. Berkaitan dengan Kaabah dia nak hapus belaka. Makna dia permusuh dia lama dah. Deki dia. Jadi Allah Taala bagi tahu, Inna Safa wal Marwah min, sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah, saya di antara dua bukit ni termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala yang kamu kena agungkan. Kemudian faman hajjal baita aw i'tamara, siapa dia melakukan haji, dia buat umrah, maka tidak menjadi kesalahan ke atas dia untuk dia tawaf, untuk dia buat sa'i di antara keduanya. Ayat ni pun iskal juga. Tiba-tiba buat apa sangat? Dah syiar Allah ni buat apa ayat gini? Dan para sahabat selepas diizinkan buat umrah, selepas berlaku Hudaibiyah, maka orang Madinah ni sahabat ni boleh pergi dah buat haji, dia buat umrah. Boleh, dia benar dah. Tak. Masa tahun Hudaibiyah memang tak dia benar, tapi tahun berikutnya dia benar kan? Tak, bila masuk boleh buat umrah, boleh buat haji. Jadi bagi sahabat ni bila pergi buat umrah, tawaf tak apalah. Sebab jelas perintah Allah SWT dah jadi kiblat orang Islam dah. Tak. Walaupun masa tu ada lagi bahala. Ada lagi bahala. Tapi hati muka niat kerana hati kan. Tapi nak sa'i di antara Safa Marwah ni mereka rasa berat. Sebab apa? Sebab sudah ditarik. Kalau di Kaabah tu ada 360 berhala, maka di Bukit Marwah, di Bukit Safa, di Bukit Marwah pun ada berhala juga. Jadi orang Arab jahiliah ni haji, amalan ibadah haji banyak dah mereka seleweng kan. Tak, mereka tawaf dengan cara telanjang. Tak. Siari orang lelaki, malam orang puas, dia ubah belakang dah. Lepas tu di Bukit Safa ni ada berhala. Di Marwah ada berhala. Jadi mereka bila tawaf pada berhala tu, dia tak ada dalam Nabi Ibrahim tu. Jadi sebahagian Allah Taala bagi tahu para sahabat ni rasa ni bukan amalan Islam ni. Tak, Safa tawaf di antara Safa dan Marwah ni bukan amalan, kerana mereka sudah diberitahu sebelum ni kita syirik kan tak? Sehingga mereka sudah jauh, jiwa tu jadi tak tenang dah tengok berhala-berhala ni, tak tenang. Sebab kita sekarang kan, alhamdulillah nikmat besar Allah Taala bagi dah, tak selesa kan, tak, sudah jadi darah daging dah, alhamdulillah. Ni pun nikmat Allah Taala ni. Mana sesuatu yang Allah Taala murka tu kita benci juga, tu satu nikmat. Macam babi lah, tak, orang Melayu kita babi kan, sensitif benar, alhamdulillah. Ni pun satu nikmat. Tak. Siapa orang buat cerita tak? Orang Melayu ni kalau jadi perampok pun tak. Rampok sini, lepas tu pergi joli di Bangkok ke apa tak? Tak berzina ke apa. Tapi tak nak makan, cari kedah halal. Apa ni tak makan babi haram. Apa? Sebab benda tu sudah meresap. Haram babi tu dia bukan setakat kefahaman. Dia sudah meresap. Ini pun satu nikmat, satu nikmat. Maknanya hawa kita, nafsu kita sudah sebati dengan Islam, sudah selari dengan hakikat Islam. Ini satu nikmat. Ini satu nikmat. Satu nikmat. Jadi para sahabat bila benda tu sekian lama bagi tahu bahaya syirik dah, benda tu meresap dalam hati. Jadi bila pergi buat umrah, dibenarkan buat umrah, tiba-tiba tengok di Bukit Safa, di Bukit Marwah ni ada berhala. Benda ni tidak dikecekkan sebelum ni. Jadi mereka rasa berat. Tak. Jadi mereka hanya sedia untuk tawaf, tak sedia untuk sa'i di antara Safa dengan Marwah kerana ada berhala. Tapi Allah SWT bagi tahu tu ayat. Tengok sahabat diuji ni, kalau kita kata aku tak pergi, berhala ada selagi aku tak pergi. Kita ni selalu ya. Kita buat keputusan kita. Tak. Tapi tengok para sahabat ni, bila diizinkan gapo dia untuk umrah, untuk haji ke tak, maka dia buat. Tak, buat. Begitu juga bila sahabat rasa sakak nak buat Safa, nak buat sa'i di antara Safa dan Marwah, Allah Taala tu ayat. Maka Allah Taala faman hajjal baita aw i'tamara, siapa dia melakukan haji atau umrah, maka tidak jadi kesalahan untuk dia
an yatawafa bihima, untuk dia tawaf seerah di antara keduanya tu. Dia siapa dia buat secara sukarela, maka Allah Taala Maha berterima kasih. Dia Allah Taala Maha mengetahui. Allah Taala Maha mengetahui. Kena buat juga. Kena. Mana generasi para sahabat diajar oleh Allah Subhanahu Taala, ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tak. Memang hidup ni terikat dengan perintah perintah. Tak. Duduk semayang molek-molek ke arah Baitul Maqdis, tidak ada syirik, tidak ada berhala. Tiba-tiba perintah supaya menghadap ke Kaabah yang penuh dengan berhala. Tak buat ya. Tak. Kemudian berlaku Hudaybiyah, boleh umrah, boleh haji. Maka bila berlaku haji, tak 360 berhala ada lagi. Mereka boleh buat. Kan ini perintah Allah SWT. Yang mereka terkesan mula jadi umat yang mana terkesan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terkesan dengan perintah Allah. Jadi walaupun mereka awal mereka rasa sakak, tapi bila turun ayat kan, terus mereka buat. Tu hilang. Tak, kerana ni hak sebenar. Hak sebenar tetap hak sebenar. Hak sebenar tak hak sebenar. Kemudian ayat seterusnya ni sambung semula kritikan Allah Taala pada Ahlul Kitab. Sebab apa? Semua ni tentang kiblat, tentang Safa Marwah ni, semua ni perkara hakikat sebenar ni tentang Nabi sallallahu, tentang Quran ni cuba nak disembunyikan kebenaran dia oleh Yahudi. Jadi turun ayat innal ladzina yaktumuna ma anzal. Sesungguhnya orang yang mana menyembunyikan apa yang kami buat tu daripada penjelasan bukti-bukti dan juga petunjuk. Allah Taala bagi tahu sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami buat tu daripada bukti-bukti dan petunjuk ni, selepas mimba dia bayanah, selepas kami telah jelaskan perkara ni pada semua manusia dalam kitab, dia menyembunyikan juga, patut disampaikan belakang. Maka orang lagu ni Allah Taala katakan apa? Ulaika yal'anuhumullah, sesungguhnya orang ni akan dilaknat oleh Allah. Allah Taala mulakan dengan dia akan dilaknat oleh semua pelaknat. Dia ayat ni bukan untuk Yahudi sajalah, bukan untuk ulama mereka. Mana-mana orang Islam, ulama-ulama Islam yang menyembunyikan kebenaran. Tak nak ayat. Hak sebenar lagu mana tak nak ayat? Sebab bukan aku dudukkan. Hak betul benar lagu mana ustaz? Tak nak ayat. Maka dia berdalih mula, kata gitu, kata gini. Sebenarnya dia tahu sebenar. Orang lagu ni bahaya. Allah Taala ancam dengan apa? Laknat Allah Subhanahu, laknat suruh pelaknat. Tak. Illa alladhina tabu, kecuali kalau dia bertaubat. Dia bertaubat lagu mana? Bukan bertaubat macam orang awam, tak boleh. Tak, orang awam boleh taubat senyap-senyap ya. Ahli ilmu, tak, orang yang mana sudah buat perjanjian dengan Allah untuk menyatakan kebenaran walaupun apa keadaan, dia kalau nak taubat, Allah Taala bagi tahu illa alladhina tabu, kecuali orang yang bertaubat dia wa aslahu. Dia kena baiki semula. Kalau dia royak dengan syamuh, maka dengan syamuh dia kena royak semula. Ambo dulu, silap dulu. Kena royak. Tak. Sebab kerana tekanan, tak. Tuan-tuan kena faham. Dia kena royak. Wa bayyanu. Dia kena perjelaskan. Tak. Kalau dengan tulis, dengan syamuh. Tak. Maka bila dia buat lagu tu faulaika atubu alaihim, barulah Allah SWT akan terima taubat mereka. Kalau dia taubat senyap-senyap, istighfar senyap-senyap, buat lembu kenyang gitu, tak, buat macam yang hilang, tak boleh. Faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwab, Allah Taala Maha penerima taubat. Innal ladzina kafaru wa matu, ni Allah Taala panggil kafir. Orang yang mana menyembunyikan kebenaran, tak payah was benar, lepas tu tak taubat. Buat senyap gitu. Kalau taubat senyap-senyap ni, orang lagu ni Allah innal ladzina kafaru, sesungguhnya dia tu orang kafir. Allah Taala letak ayat ni kan lepas cerita tentang apa dia menyembunyikan kebenaran. Mana menyembunyikan kebenaran ni termasuk dalam bab kufur. Mana kufur hakikat, kufur hal tu surah pada Allah SWT. Macam Allah Taala kata kan, siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Itu kafir. Kafir lagu mana tu? Dia ada kufrun duna kufrin. Kufur tapi bukan kufur hakikat. Itu surah pada Allah Taala. Tapi Allah Taala kata lagu tu. Ni Allah Taala kata innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang yang mana telah kufur ni dan mati dalam keadaan kufar, dalam keadaan lagu ni, dalam keadaan tidak bertaubat, dalam keadaan menyembunyikan kebenaran, tak oyak apa sudah. Ini bahaya.
Ulaika alaihim la'natullah. Itulah orang yang mana ke atas mereka laknat Allah. Laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. Seluruh manusia. Lepas tu akhirat nanti khalidina fiha, kekal dalam neraka. Dan la yukhaffafu anhum al'adzab, tidak direngekkan daripada mereka azab. Wala hum yunzarun. Tengok ulama Yahudi tahu kebenaran Allah Taala bagi tahu tu. Sebab tu kadang kita buat istilah kita, mana kalau dia tak menzahirkan iman tapi dalam hati dia beriman. Dalam hati beriman ni Firaun beriman. Firaun beriman. Bahkan Firaun telah ucap sebelum dia tenggelam pun dia ucap, aku beriman dengan Tuhan Musa. Biar Allah Taala tak terima kan? Allah Taala tak terima. Ada bila mari azab, tak iman ketika itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yukhaf Allah Taala bagi itu mati dalam keadaan lagu ni, dalam keadaan menyembunyikan kebenaran, mati dalam keadaan lagu ni kena laknat Allah Subhanahu wa taala, akhirat kekal selama-lamanya, kemudian tidak akan direngekkan daripada mereka azab dan mereka tidak akan diberi tempoh lagi. Walahum yunzarun. Kemudian hadirin hadirat tengok Quran. Wa ilahukum ilahun wahid. So sekarang mau cerita tentang panduan-panduan ke tak? Cerita tentang Allah SWT. Wa ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu ilah yang esa, Tuhan yang esa. Dan siapa dia? Tidak ada tempat bergantung malaikat dia. Siapa dia? Ar-Rahman. Sifat jalan. Kalau kita derhaka pada dia akan azab kita. Ni Ar-Rahman. Dia Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Bila kita ikut perintah dia, dia akan muliakan kita seperti mana dia telah berjanji. Siapa dia ni? Inna fi khalqis sama. Cerita tentang Allah. Hak ni kena masuk. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan bumi, dia perubahan malam dia sia, kapal-kapal yang melayar di laut yang bagi manfaat pada manusia. Dan apa yang Allah Taala buat turun daripada langit, air, kemudian Allah Taala tumbuhkan dengan air itu bumi ini, selepas bumi ini telah gersang. Dan wabatha fihi hiha min kulli dabah. Dan apa saja binatang yang melata di atas muka bumi ini, begitu juga pergerakan angin, pergerakan awan di antara langit dan bumi ini, Allah Taala bagi tahu la ayatin liqaumin yaqilun. Benar-benar tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berfikir. Ya. Bila cerita tentang dia semula. Ilahukum wa ilahukum ilahun wahid. Itulah ilah. Siapa ilah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa dia ni? Malaysia ada lagi dengan dia. Kapal yang belayar di lautan ada lagi dengan dia. Hujan yang turun tu dia yang tentukan. Dan bumi yang tumbuh-tumbuh pun dia belakang. Binatang yang melata, angin yang bergerak, awan-awan semua ni, apa yang ada di antara langit dan bumi ni, bawah kontrol dia belakang. Dan ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang manusia sepatut perhati, yang mana Allah Taala bagi tahu pada dan untuk kaum yang berfikir. Pun begitu Allah Taala kritik. Ada juga manusia selepas diberi penjelasan bahawa ini semua daripada Allah, mereka jadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan. Mereka kasih pada yang mereka jadikan sebagai Tuhan itu seperti mana mereka kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih kasih lagi. Lebih kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala kritik. Allah Taala bagi tahu betapa tidak cerdik ya manusia yang Allah jadikan selepas bagi tahu bahawa semua ni Allah. Kalau dia suruh tu tak ada cipta ke apa. Allah Taala suruh tanya ke, yang kamu suruh saya pernah cipta ke apa, dia tu nak bagi tahu. Aruni madza khalaqu minal ard. Tunjuk pada aku yang kamu suruh selain daripada pernah cipta ke apa, tak ada. Yang menyebabkan kamu terkeliru tu dalam surah Ar-Ra'd tu kan. Yang menyebabkan kamu tukar ni, Allah ni bukan musuh ni suruh ni. Bukan musuh tu gapo dia cipta yang telah mereka buat? Tak boleh, tak ada. Tapi Allah SWT bagi tahu semua yang ada sekeliling kita sendiri, semua ni dia belakang. Dia bawa pentadbir dia belakang. Bawa kejadian dia belakang. Insya-Allah Allah SWT. Jadi ayat selepas cerita banyak panduan pada kita, kembali semula tentang dia supaya kita kembali semula. Dan maksud kita baca kitab Allah ni, dan supaya kebesaran Allah, keagungan Allah SWT ni dan menjadi sumber kekuatan untuk kita taat. Sebab kalau hak ni tak ada kan, semua panduan itu tidak akan berpijak. Dia akan jadi benda yang mana tidak berpijak di bumi yang nyata. Kita sambung lepas ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta